Skrin nampak tak? Skrin nampak suara jelas ke tak? Nak pastikan je ni. Nampak okey. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli ala rasul karim. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima insyaallah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan kelas kita untuk buat design resume. Okay, semua kat sini baru semua student ke yang baru nak habis belajar ataupun ada yang sudah sekolah ke? Ke semua memang semester akhir ke ada yang dah habis belajar ke apa? Ni Farah ni dah habis belajar ke berapa? Semester berapa? Final year. Lambat lagi. Okey, tak apa. Tapi yang benda ni kita skill ni penting lah. Intern. Intern sudah Saya pun baru habis FLP. tak habis lagi dah present minggu depan. Tapi insyaAllah lepas habis present tu terus boleh cari kerja lah kan. Tu perlukan resume yang bagus kan. Jadi saya pun dah belajar, start belajar buat design resume. Sempat jadi kita yang masuk ni pun mestilah nak belajar macam mana nak buat resume kan. Tapi benda-benda yang skill aku ajar ni pun bukannya guna untuk design resume je sebenarnya. Banyak benda boleh pakai. Sebab ni adalah ilmu basic je sebenarnya. Kadang-kadang ada yang tak tahu. Jadi aku nak buat survey kejap. Sebelum survey tu aku beritahu basic lah. Okay, sebenarnya dalam Microsoft Word ni, kalau yang later version, yang lagi-lagi yang online, kita boleh cari sebenarnya design resume yang kita nak dalam kita punya search lah. Bila nak buat new tu kan, kita boleh cari je resume kat sini. Ni silap sudah buka. Bila nak buat new kat sini tadi silap. So kita cari je resume. Macam-macam jenis resume ada. Ni ilmu pertama. Mungkin ada yang tak tahu kan. Macam-macam jenis resume template dah ada kat sini. Hanya kita ambil, lepas tu edit balik je. Tapi sebenarnya nak edit pun kena ada ilmu untuk edit benda-benda ni. Sebab pada awal je aku dulu pun download kat template kat sini, tapi edit tak betul. So ada yang point-point apa, dia punya margin lari semua kan. Jadi ni lah ilmu yang aku nak ajar hari ni. Macam mana nak susun bagi cantik. So banyak lah benda-benda kat sini. So boleh pilih je, tak ada masalah. Tapi itulah kita nak ajar macam mana nak buat benda-benda design sendiri. Maksudnya ada orang kan dia beli kan resume. So ni aku tunjuk macam mana nak buat nak design ni resume ni. Tak nampak skrin lah. Okay. So aku nak buat survey sikit. Sekejap nak aku tunjuk nak design macam mana. Ni design yang sedia ada lah yang dalam ni. Yang ni design yang aku buat sendiri. Macam ni lah design yang ni yang aku buat sendiri. Kalau yang ni yang memang ada dalam yang aku search tadi lah. So nak yang mana? Yang kiri, kanan ataupun nak aku punya? Nak aku ajar yang macam mana? Cakap respon sikit. Nak aku tunjuk macam mana cara. Macam mana Sebab dia cara dia lain-lain sikit. Dia ada berbeza cara nak buat. Yang kanan. Yang kanan yang buat sendiri. Lagi. Boleh kak kan?
Nanti aku tunjuk macam mana yang basic yang sedia ada ni. Nanti aku tunjuk macam mana. Last nanti aku tunjuk macam mana aku buat yang ni. Yang ni senang je sebenarnya, tak susah. Dia dah ada yang basic. So benda ni just sambungan je. So aku tunjuk macam mana benda apa yang ada kat sini. Okay. So kalau siapa yang dah ada buka Microsoft sekarang, cuba cari design yang macam ni. Kata siapa yang ada online lah, kita study apa yang ada di, macam mana nak buat benda-benda yang macam ni kat dalam ni. Boleh buka lah. Okay, aku tunjuk macam mana buat yang ni silap. Okay, aku start dengan page baru tapi aku design yang sebiji macam sebelah. Boleh Okey, perkara pertama yang kita kena tahu nak design resume ni adalah kita punya margin. Kena set up margin dulu. Kalau tak set up margin, dia bukan apa. Margin ni dia ikut apa keperluan kita resume kita ni. Kalau kita nak digital resume ataupun untuk hantar secara online saja kan, kita boleh set margin yang lebih besar, yang lagi luas, maksudnya penuhkan satu muka surat A4 tu. Tapi kalau resume kita nak print, dia ada limitation lah terhadap margin tu. Kalau nak set up margin tu, kita pergi kat ni, layout. Ada nampak ni margin margin, ni banyak jenis lah. Tapi kita nak margin ni kita nak set up sendiri tu, kita tekan custom margin. Okay, kalau tengok dekat dia punya setup 0.63, 0.63, 0.6363. Okay, setup margin ni dia memang besar. Dia punya keluasan dia sedap lah untuk buat resume. Tapi untuk print resume yang size macam ni, mungkin akan ada satu masalah sikit lah. Sebab dia macam printer dia ada limitation kat kertas tu yang dia boleh print tau. So kalau dia tak sampai print yang sama macam margin yang kita set ni, tak guna juga. So tu kena check sendiri lah macam mana. So setup margin ni kita based on apa tujuan kita nak resume. Kalau setakat nak digital resume, tak ada masalah nak buat margin besar. Contoh macam margin yang aku set dalam aku punya ni. Dah tertutup Okay, ni margin yang aku set kat sini. 1 ataupun ni ada limit lah 1.68 dekat bottom. Sebab bottom ni biasa printer memang akan ada masalah untuk print dekat bahagian bawah kertas. So kita jarakkan sikit untuk margin kat bawah 1.68. Ni aku rasa paling okey lah kot, sesuai 1.11 bottom 1.68. Kalau nak besar untuk bukan tujuan printing, tak kisah pun nak ambil besar-besar. Okey, tu yang pertama, kita set kita punya margin. Set up tadi layout, margin, pergi custom, kita set up kita punya size margin. Okey. Dapat semua? Pertama Okey. Dah set up margin. Yang perkara kedua yang kita nak buat adalah kita design background. Okey, background ni aku prefer kita buat background dekat dalam footer ataupun header. Sebab apa? Bila kita letak background dekat dalam footer ataupun header kita akan dapat background yang takkan dikacau. Maksudnya kita letak satu background dekat belakang tu, bila kita edit apa-apa, background tu tak akan terganggu. Macam kadang kita tengah tulis ataupun tengah nak edit ke apa, tiba-tiba tertekan background. Lepas tu macam teralih lah apa kan. Jadi kita tak nak begitu, kita letak background ni dekat footer ataupun header. Okay, macam mana nak buat? Kita tekan je double click dekat kita punya footer ataupun header. Nampak Nampak dia punya ni. Kalau tak, dia tak boleh gerak. Kalau saya tutup balik, nampak dia kita tak boleh edit, kita tak boleh pegang pun dia. Saya tekan banyak kali ni, tak boleh nak edit pun. Jadi double click je dekat header ni ataupun dekat footer, kita akan dapat lah kita buka kita punya header ataupun footer. So cara nak letak dia, kita carilah kita punya shape ataupun gambar ataupun apa-apa yang kita nak lah. Contoh macam kita letak shape. Contoh shape macam ni kan. Shape apa yang ada nak letak? Apa yang ada
Kita letak rectangle lah. Yang ni dia ada cara sikit dah potong. Tu tak ada. Ini dia memang shape dia lah. Carilah shape macam tu. Senang letak rectangle je lah. Okay, rectangle ni size dia, macam mana kita nak bagi fix? Kita tekan shift dekat keyboard kita. Shift. Kita akan dapat satu yang cantik lah pembentukan dia. Tapi kalau nak tarik ke bawah macam tak boleh lah tekan shift. Pandai-pandai lah. Sebab dia akan jadi macam ni. So bila kita tutup, tutup kita punya footer atau header tadi, kita tak boleh nak edit dia lah. Dia akan stay kat belakang tu. So yang belakang ni kita ada banyak pilihan lah. Kita double click dekat kita punya shape ni tadi. Dekat insert lah, aku lupa nak beritahu. Insert, pergi ambil shape, pilih lah mana shape yang kita nak. Kat sini kita boleh buat macam-macam lah. Kita punya kat sini bahagian ni nak kita tukar color, nak ada outline ke tak. Kita nak outline atau nak ada line kat luar kan, kita letak no outline. Lepas tu kita nak dia jadi banyaklah option kat sini. Nak color yang lebih cerah dan sebagainya. Semua benda kat sini. Kalau mungkin efek yang dah set up kat sini, kita ambil je lah mana yang kita nak. Nak fill ke ataupun gradient dia set up. Gradient ni dia punya kepekatan dalam shape tu lah. Tu boleh ambil je kat sini. Ni lama pula benda ni. Benda ni simple je. Selama sangat pula. Okay, contoh so kita dah boleh letak dekat background satu. Okay. Ni okay, contoh ni kan ni kalau kita letak shape. Okay, delete balik yang ni. Contoh kita nak letak gambar gambar ni. Okay, contoh okay, contoh ni gambar. Okay, gambar kan. Kita letak gambar. Pastikan kita wrapping dia dulu. Kita letak dia kepada in front of text. Ataupun tempat kita nak letak kat belakang je sebenarnya. So tak kisah pun nak in front of text ataupun behind of text. Mana-mana pun sama. Sebab kita nak letak dekat dalam footer atau header juga. So kita letak je dulu gambar. Contoh nak letak kat atas kan. Ni pastikan header ataupun footer kita dah terbuka lah. So bila kita tutup, dia jadi background. Kita tak boleh nak edit. So tujuan kita setting dia, wrapping dia in front of text ataupun behind text adalah untuk mudahkan dia digerakkan. Maksudnya dia boleh move sesuka hati lah. Kalau kita tak wrapping dia, dia akan fix dekat tempat tadi lah. Macam tadi contoh saya tak wrapping dia. Jauh sangat pula. Tekannya balik. Okay, bila kita tak wrapping, nampak dia akan kacau kita punya ni lah. Susunan semua dalam dokumen. So, kita wrap gambar ni, kita boleh mudahkan untuk gerakkan gambar-gambar ni. So, bila kita letak dekat background, so dia akan jadi background yang cantik. Okay. Tu satu cara lah. Okay, selain tu, gambar ni pula kita boleh crop ataupun kita boleh setting ikut bentuk. Okay, contoh sekarang ni kita nak jadikan design kita punya background ni ada bentuk lah kan. Tak nak lah kotak macam ni je kan. Situ kita boleh crop. Kita ambil crop to shape. Okay, crop to shape ni ataupun kalau macam gambar yang betul-betul kotak nak lawa, kita ambil by ratio lah. Pandai-pandai lah tengok macam mana nak by ratio ni. Contoh kita nak kotak yang lawa kan. Nampak dia one by one. Kita crop dia. So kalau kita crop by shape, kita akan dapat bulat yang lawa lah. Macam ni. Ataupun nak crop by to shape, nak kotak yang betul-betul lawa ataupun bentuk lain-lain. Apa lagi? Macam ni. Ratio dia bagi tepat. Okay. Tapi kalau tak nak ratio macam contoh okay, dalam ni kita nak crop dia dalam bentuk yang lebih smart lah. Contoh macam mana nak cari shape dia. Nak ada sengit sikit kat tepi tu. Ataupun
macam ni ke, ataupun apa-apa bentuk yang kita nak crop lah. Tak tahulah nak cari yang mana lagi. Nak bentukkan macam bentuk arrow kan dalam kita punya background tu kan, macam ni kan, ataupun ke tepi kat macam ni. Semuanya boleh kita buat setting. So ni satu cara untuk crop kita punya gambar bagi dalam satu bentuk yang cantik lah. Contoh saya ambil yang ni lah. Kita letak tengok sikit kan. Kita letak kat belakang. So dah jadi background. Tu satu. Ok, settle part background ok, yang ketiga tadi first kali salin. Kalau nak salin, first kali step set up margin. Set up margin bagi cantik. Yang kedua, kita set up background kita. Background ni nak pakai shape ke, nak pakai gambar ke, ikut suka. Lepas tu pandai lah nak cropkan gambar tu macam mana. Pastikan, aku sukalah gambar ni tak kisah pun kau nak letak dekat biasa pun boleh je, tak ada masalah. Tapi aku suka letak dekat header ataupun kat footer sebab dia jadi betul-betul dekat belakang. So bila kat belakang ni kau edit macam mana pun dia tak kacau. Sebab kat sini pun tak ada apa. So boleh lah letak kat belakang kan. Ok, yang ketiga kita letak table. Ok, kalau contoh tengok kat sini sebenarnya macam mana dia boleh susun dia punya ni cantik susunan dia. Sebab ada invisible table kat belakang ni. Invisible table ni yang bagi dia susun. Kalau ni aku buka grid line tau. Kalau ikutkan dia tak ada. Silap. Kalau ikutkan dia tak ada kotak kat situ. Dia macam ni. Kita akan nampak condition yang macam ni. Tak ada kotak. Jadi yang ketiga, nak bagi susun resume kita ni cantik semua, kita letak kotak lah kat belakang. Bukan belakang, kita letak kotak lah dalam kita punya dokumen ni. Okay. Ni dokumen kita sebenarnya macam tak ada apa-apa lagi sebenarnya. Sebab background semua tu dah letak kat belakang. So kat depan ni tak ada apa. Kita insert table. Contoh saya tiru yang ni lah, yang sebelah ni kan. Saya buka grid line, view grid line ni untuk tengok kotak yang invisible ni. So kita tekan view grid line. Ok, first kali kita insert kotak. So kat sini ada 1, 2, 3 1, 2. Dia buat 2 by 3 by 2 2 by 3 2 by 3 by 2. Dia buat 3 by 2 je. Ok, nampak kotak kita ni daripada sini kita tarik je sampai yang agak-agak lah. Kalau ni saya ikut saiz sebelah. Kalau terlajak ni pandai-pandai dah balik pendekkan dia. Ok, sama ok, ni kotak ni kalau kita print kita akan nampak line. So cara nak menghilangkan dia, kita tekan double click dekat kotak yang kecil kat atas ni. Kalau dia tak faham, beritahu tau. Kita tekan kotak kecil kat atas ni, kita pergi dekat, dia akan keluar macam ni option table ni. So kita pergi kat border, kita ambil no border. So bila no border tak nampak lah kita punya border. So bila time editing nak bagi nampak ada border tu, kita tekan bagi nampak grid line ni. Kalau tak ada jadi macam ni lah, kita tak nampak kita punya kotak ni. So kita nampakkan grid line. So susunan dia dah jadi macam ni. Ok ok, kemudian ok, lepas tu kita follow lah size yang kita nak buat ni. Kita tekan mana, bila kita ni, kita follow lah kita punya size yang benda resume ni. Kita kena fikir dah macam mana nak set up dia. Dalam kepala dah tahu dah susunan dia macam mana. Kalau kita tak fikir awal-awal, kita tak tahu nak susun macam mana lah. Sebab nak buat resume ni, satu kena ada skill design ni lah. Yang kedua dia kena ada kreatif. Saya cakap saya tak kreatif. Saya tak pandai nak design cantik-cantik, tapi saya pandai nak buat macam mana benda-benda ni. Itu saya boleh ajar lah.
Lepas ni mungkin lepas ni saya buat challenge lah dekat semua yang join ni. Design satu resume. Lepas habis belajar ni, design satu resume. Tak payah letak lah gambar ke apa, detail-detail tak payah tulis. Design je. Betul letak dalam group kat Telegram nanti. Kita tengok siapa punya yang cantik. Sebab saya pun nak share idea nak design resume. Saya tak kreatif. Jadi kita boleh share-share lah. Tengok sama sendiri kan. Okay, contoh macam mana nak bagi colour kat atas ni. Okay, kat sini kita boleh split lagi lah. Split cell. Nak column apa. Okay, contoh. Ni kalau column dia boleh split macam ni. Tapi kita nak split dia. Okay, right click dekat kotak yang kita nak split. Ambil split cell. Pilih lah nak column ke nak row ke. Saya ambil row lah sebab nak dia ke atas bawah. So saya naik lagi balik. Bagi macam okay, bagi lebih kurang lah kat sebelah ni. Okay, kotak ni pun sama. Split juga tapi split row Okay, dia jadi macam ni kan. Okay, nak mengcolorkan benda ni kita tekan kat sini. Kita isi color je. Kat mana nak color? Shading kot. Okay, betul lah shading. Kita ambil color yang kita nak. Dia akan jadi macam ni. Tekan je. Okay. Nampak dia boleh. So kat dalam ni kita boleh dah tulis. Macam tu. So saya semua ni set up sendiri lah. Tulisan apa nak ke apa semua. Set up sendiri. Saya malas nak tunjuk detail tu. Okay, yang detail-detail ni tak perlu lah saya nak tulis. Isi je lah. Saya copy je. Ni cara nampak. Benda yang kecil kat sini. Dia letak shape tau sebenarnya. Dia letak shape. Tapi saya tak ingat dia pakai apa sekejap saya try isi balik. Letak shape. Shape macam ni kan. Letak satu shape yang mana bentuk tu. Okay, yang ni kan. Contoh saya letak satu shape. Kita ambil inline. Inline ke bukan inline. Saya tak ingat lah, saya baru buat hari tu. Tapi saya lupa. Macam tu je kot. Tapi tak tepat lah. Tu besarkan lah. Kalau nak tengok ketepatan tu besarkan. Besar balik. Mungkin salah size ke apa kan. Macam tu lah maksudnya. Cara nak isi dia. Ni mungkin ada outline ke yang tak kena ke. Boleh fill balik kat sini. Semua-semua ni. So akan jadi macam tu. Okay, yang lain ni saya tak perlu nak tunjuk dah kot. Benda sama je. Macam ni copy paste je. Okay. Kalau macam yang ni pun kalau nak isi benda sama, boleh split juga macam tadi. Semua sama je, tak ada masalah. Okay, settle kat situ. Ada soalan? Ada soalan ke? Ada yang tak faham ke? Kita stop sekejap Tak ada tak ada soalan. Okay, macam nak letak gambar. Contoh saya nak letak satu gambar. Gambar saya sendiri lah. Gambar dekat mana ikut. Okay, gambar teruk gambar hari tu, gambar tak diet lagi. So kita crop bagi aspect ratio tadi satu-satu kan. Bagi gambar ni cantik. Lepas tu kita crop lah ikut size yang kita nak atau bentuk yang kita nak, mungkin bulat ke apa kan. So dia akan jadi cantik lah macam tu. So kita boleh letak. Okay, gambar ni kita ada dua option tau untuk bentukkan dia. Satu, kita letak gambar, betul-betul gambar, insert gambar. Dan kita crop jadi bentuk.
So kita boleh ambil lah kalau nak ada kita punya ni ke apa kan, nak ada border ke apa ikut lah. So cara kedua nak set up gambar, kita boleh letak melalui shape tau. Okay, contoh kita letak satu shape kat sini. Contoh saya letak shape bulat kan, tekan shift bagi dapatkan bulat yang cantik. Okay, dekat sini kita fill dekat dia, shape fill, kita ambil picture. Kita dah ambil gambar yang sama Okay, masa kat sini dia tak ikut bentuk yang cantik tau, susunan dia. Jadi kat sini kita kena ambil kat sini format, picture format. Bila kita letak gambar dalam satu shape, kalau shape tu tak apa, gambar tu tak ikut apa yang kita nak, so kita kena format baliklah picture tu. Pergi kat atas ni, kita format kat dia. Maksudnya kita format cropping dia lah. Mungkin aspect ratio ke ataupun apa tu, kita pun tak ingat lah. Fill ke tak silap. Okay, nampak fill. Lepas tu kita ikutlah size yang mana kita nak, lepas tu kita crop je. So sama je. Tapi yang ni adalah gambar, tapi yang ni adalah shape. So dia ada beza rasa. Yang ni gambar, yang ni shape. So shape punya ni dia lain sikit dia punya ni. Kita boleh ada option lain. Kat sini gambar saja. Kat sini dia ada shape dengan gambar. Okay. Ni cara setup dia. Lepas tu contoh mungkin ada yang nak buat yang ni. Kalau yang ni sebenarnya yang ni dia pakai graph je sebenarnya. Saya pun tak suka pakai graph. So yang ni insert graph je. Kalau nak buat yang macam ni, insert graph je, isi data yang macam sekejap kita tengok balik. Kata kat sini dia isi data based on percentage je. Skill berapa-berapa, isi percentage kat sini berapa-berapa yang dia nak. Saya pun tak suka cara macam ni. Okay, salah satu cara lain, kalau tengok yang designer yang buat resume kan, kebanyakan dia akan pakai satu bar ataupun bulat-bulat tu kan. Okay, macam nak buat tu, contoh kan, kita tulis skill kan. Dia biasanya dia akan pakai shape tau. Okay, dia pakai shape kat sini. Dia contoh dia pakai yang ni. Okay, dia letak satu shape yang tak ada fill kat bawah. Yang no fill lah. Okay, ni letak kat bawah. Okay, outline pun tak ada kot. Outline biasa je. Okay, ni satu dekat bawah dia letak. Lepas tu dia tindihkan satu lagi shape ni dengan yang ni. Okay, yang ni sebenarnya kita boleh set size dia lah. Nak bagi ketepatan. Contoh kita nak ada percentage by percent lah contoh. So kita set 5 cm. Okay, yang ni mungkin nak 0.5 ke, kecil sikit ke 0.3. Okay, kita set size dia macam ni, siap-siap. Lepas tu kita insert satu lagi shape yang sama. Set juga berapa tadi, 0.3. Lepas tu kita tindih je kat atas dia sebenarnya. Untuk setup size tu kita boleh ukur sendiri kat sini. Nak berapa persen. Contoh ni 1/5 kan. 1/5 kita boleh ada kat sini. Ni 1/5. Naik 2 cm jadi 2/5. Yang ni lah orang yang designer resume biasa buat. Macam ni je sebenarnya. Kalau rasa macam nak buat benda ni, macam ni lah cara dia. Okay, untuk yang bulat pun sama juga sebenarnya. Skill-skill yang bulat, ambil bulat tu kan, ke shift. Okay, lepas tu kita copy je. Sebab kita nak set size yang sama. So kita copy and paste je kat sebelah dia.
Okey, berapa banyak skill yang kita ada ni, contoh persen kita nak 3 bintang je kan. 3 je. So kita ambil field yang ni, kita kosongkan dia. Mungkin letak macam ni. So boleh ada 3. So sama je, repeat je benda sama. Ni je cara dia sebenarnya. Tak susah. So basic je, benda tu je. Yang lain-lain ni sebab kita dah ada kotak yang cantik kan kat sini. So kita boleh, benda-benda ni kita just letak je balik. Kita tulis-tulis je semula. So tak susah pun. Okay, ada soalan tak? Ada yang nak tanya apa-apa ke? Apa yang saya yang terlepas ke, saya tak tahu ke, ataupun benda skill yang nak tahu yang mungkin nampak orang design resume buat macam ni tapi kita tak tahu nak buat. Kalau ada yang nak tanya, boleh tanya. Okay, dia tunjuk dia punya resume yang saya design. Okay, macam nak buat yang macam ni. Saya insert page baru. Gambar hilang tadi. Sekejap Okey. Dalam yang ni saya banyak split lah. Dalam satu kotak ni saya banyak split kan antara nak ni ada dua kotak kat sini. Saya split banyak. Lepas tu split. Okey. Benda-benda yang macam bulat ni kan. Bulat-bulat ni saya search je dekat Google sebenarnya. Gambar bulat tu. So saya insert je. Mana saya letak ni je. Benda ni. Lepas tu remove lah background. Remove background bagi cantik apa kan. Okey. So dapatlah bentuk macam ni. Tak pun. Okey. Ni yang saya guna dari Google lah. Lepas tu kita wrapping dia lah. Wrapping in front of the ataupun back of the text. Kita dapat yang macam ni. Okey, untuk icon-icon ni kita boleh insert je sebenarnya. Insert, ambil icon ni. Microsoft dia dah bagi banyak tau icon-icon yang latest sekarang ni. Contoh nak cari pasal kerja ke ataupun job ke apa kan, skill ke atau apa-apa lah, boleh letak. Bila ada kat sini, kita wrapping dia juga, letak juga atas tu. So, bila ada dua ni, kalau kita dah confirm okey, kita tak nak alih dah kan, so kita ambil dua ni, asal boleh kot. Okey, dua ni kita groupkan dia, nampak? Kita groupkan, so dia akan bergerak sekali lah. Dia takkan kacau lah. Tapi boleh je sebenarnya alih. Tapi boleh tekan sekali. Kalau macam tak nak dia teralih yang terlampau teruk lah. Maksudnya kalau size dia nak kecil besar yang sama kan, kita groupkan lah. Macam tu. Saya dapatlah buat yang design-design macam ni. Lepas tu nak buat satu line, saya ajar basic-basic je. Nak buat satu line yang lurus macam ni, saya buat. Saya ambil yang line, satu line. Okay, kalau tak line dia akan bengkok macam ni kan. So kita tekan shift, kita akan dapat line yang betul-betul lurus. So saya letak je kat belakang tu. Letak kat belakang. Lepas tu saya letak gambar yang saya dah edit yang ni. Saya letak kat sini. Lepas tu tengoklah dia nak letak ke depan ke, bawa lah ke depan. Macam tu. Lepas tu saya tambah lagi line. Tarik ke tepi macam tu.
Ni. Tapi belakang ni saya dah letak kotak lah. Sebelah ni saya tak letak kotak. Pergi. Ni pun sama kak. Dia punya ikon-ikon ni semua ambil daripada yang dah ada dah dekat dalam Microsoft Word ni. Maklumat just isi je dengan kotak yang apa kita dah set up. Tu je sebenarnya. Simple. Ada benda nak tanya tak pasal skill-skill yang tersembunyi yang tak tahu nak buat ke, nak repeat ke? Cuba tanya. Kalau saya kelas ni saya buat open-open je, buat relax-relax je sebab saya pun penat sebenarnya. Baru siap bertisi tadi. Ini kita buat relax-relax je. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Ada nak tanya? Hello. Ya. Perkawan saya Azira. Ya. Okay, nak tanya. Ada orang kata resume ni tak perlu letak gambar. Apa pandangan? Pandangan Tak letak gambar. Saya banyak baca juga sebenarnya. Okay, pandangan dia based on syarikat tu sendiri lah. Syarikat yang nak. Tapi biasanya impression orang yang ambil kerja ni, ada HR yang jenis suka tengok gambar. Ada HR yang jenis tak kisah pun kau tak letak gambar. So based on syarikat juga sebenarnya. Based on HR syarikat tu lah. Macam aku minta kerja tu pun tak minta intern kan. Mana ada letak gambar pun. Dia terima je. Dia dia tak experience kita semua kan. Kalau bagus dia tetap terima. Tapi gambar ni biasanya dia macam bagi keyakinan lah kat orang tu untuk nampak kita ni macam mana kan. Cara kita mempamerkan diri kita kan. Pandangan tu saya better letak gambar lah. Memang pandangan saya lah. Macam tu. Tapi ikut syarikat tu lah. Kalau dia agak tak nak, tak apalah, tak payah letak kan. Ada lagi tak yang nak tahu? Okay, dari segi pandangan saya based on skill yang macam contoh yang saya tunjuk tadi kan. Ini skill yang pakai kotak macam ni kan. Pakai kotak macam ni. Ataupun yang pakai bulat macam ni. Saya tak prefer sebenarnya benda-benda macam ni. Sebab saya ada baca pun HR tu dia jenis tak prefer nilai yang macam ni. Sebab dia tanya balik gitu kan. Macam mana awak nilai skill awak sebanyak tu? Macam mana awak boleh nilai skill awak 1/5 je? Macam tu lah. Tapi benda tu based on diri kita juga kan. Kita tak boleh diri kita kan. Kadang tu kan skill kita dalam Microsoft Word berapa banyak kita pandai semua. Kadang kita nilai diri kita. So ada orang prefer juga benda-benda macam ni. Dan ada orang yang tak prefer. Jadi benda ni based on preferable orang-orang tertentu je. So kalau nak buat je. Kalau tak nak buat, macam saya prefer yang based on macam skill lah. Skill tu advance, intermediate ataupun kita nyatakan terus kita skill tu kita betul-betul expert ataupun kita ni memang lemah ataupun pertengahan. Macam ada 3 level je lah. Advance, intermediate ataupun apa yang lemah tak tahu. Macam tu lah. Maksudnya setting skill kita macam tu. Lepas tu macam poin-poin dalamnya saya tak ada apa kot. Boleh je set up. Nak letak gambar, nak letak background saya dah ajar. Okay, yang first tadi saya repeat balik remove background macam saya tunjuk tadi Okay, saya tunjuk lagi sekali Ya, saya cakap balik. Okay, yang nak buat resume ni, kalau nak design from scratch, maksudnya daripada kosong, Word yang betul-betul kosong, first kali design dia punya margin, set up margin yang saya cakap tadi, satu-satu. Bottom biar lebih sikit. Sebab mungkin kalau kita nak print resume tu, dia ada tak limitation kepada printer tu lah, tak capai yang margin yang bawah-bawah. Sebab macam kita punya margin kan, ni 1.1.1.68 ni yang sesuai untuk printer detect lah, untuk print. Kalau tak mungkin kita tulis panjang-panjang sampai ke bawah kan. Lepas tu sampai bawah-bawah ni kan. Lepas tu printer tak boleh nak print. Tak guna juga sebenarnya. Tu je sebenarnya. Tapi kalau nak setakat nak hantar resume secara digital kat orang kan, so sesuai lah kalau nak buat full page macam ni. Tu pilihan lah. Okay, cara nak tunjuk remove background. Kalau ada soalan yang selain daripada resume pun tak ada masalah. Sebab saya akan tunjuk je semua. Saya kelas sampai 10 suku daripada sejam ini. Kalau buat lama-lama
Orang malas. Saya pun penat ni. Okay, saya letak satu gambar macam tadi kan. Yang gambar yang jelas lah. Kalau gambar yang susah nak buang, susah juga sebenarnya. Kenapa ambil ni? Okay, saya ambil gambar ni tadi kan. Okay, yang ni dia ada background. Nampak? Background dia. So, nak buang background, kita double click dekat gambar tu. Ambil je ni, remove background. Remove background ni. So, dia akan ada option lah untuk kita pilih mana yang kita nak simpan, mana yang kita nak buang. Okay, kat sini ada dua. So, kita ambil mark tu keep lah. Kita tekan dekat mana yang kita nak simpan tu. Kita tekan je. Gambar ni yang jelas dah senang lah untuk buang background. Kalau macam gambar yang background tu pun macam lebih kurang colour yang orang depan kan, susah lah nak buang. Saya banyak kali lah try buang background yang macam gambar-gambar yang susah tu kan. Kadang-kadang tak jadi pun, dia tak, apa kata tak, dia akan ada part-part yang macam butuh sikit, dia tak jadi nak betul-betul cantik macam ni. So kalau gambar yang macam ni senang lah nak buang. So skip je. So dah siap buang background. Tu je. Paperwork untuk projek. Maksud buat paperwork tu macam mana? Paperwork kan, untuk macam nak buat surat. Bukan surat, macam mana nak buat untuk minta tender ke apa benda macam tu plan. Saya tak pandai lah nak buat ayat ni. Saya pun tak kerti nak menulis-nulis ni. Saya pandai design je dari segi macam buat formatting Microsoft Word untuk thesis. Saya fully lah pandai. Thesis tu nak buat formatting macam mana semua saya boleh buat, tak ada masalah. Nak buat page number ke, nak buat table of content, list figure, semua benda tu saya pandai, tak ada masalah pun. Kalau nak tanya benda tu tak apa. Kalau nak buat benda yang berkaitan penulisan ni saya kurang lah. Okay, bab resume ni ada lagi nak tanya? Dia macam tu je. Banyak-banyak je contoh yang ada satu lagi benda saya lupa nak ajar. Contoh kat sini. Yang tengok background ni kan. Background ni dia letak kat sini je, dia tak letak dekat header ataupun footer. Tapi kita boleh alih-alih je. Macam kadang-kadang susah juga sebenarnya kalau yang jenis letak kat sini. Bila kita nak edit-edit je, dia teralih. Persoalan dia macam mana nak design satu bentuk yang macam ni. Kan dah tak dapat lah. Tak dapat nak pegang. Macam mana nak design bentuk macam ni? Saya tunjuk je lagi Tuang je lah. Nak design benda-benda tu sebenarnya pakai shape je sebenarnya. Pakai shape tu. Silap. Kita insert. Shape yang tadi kita ambil satu macam ni, shape yang tak pun ikutlah bentuk yang kita nak. Macam ni kan. Lagi cantik sikit. Lepas tu kita insert lagi shape yang mungkin bentuk yang macam ni. Bentuk ni lah contoh. Ni tak cantik. Tiga yang betul-betul kan. Contoh macam ni. So pusing lah. Pusing ni ada je rotate ni. Flip pun flip. Nampak dia masuk macam ni. Lepas tu kecilkan sikit lah. Lepas tu cari lagi satu bentuk macam ni kot. Macam copy sebenarnya. Copy boleh ni. Kita
flipkan dia. Kita letak satu lagi. Kalau nak cantik ni bagi yang lagi rapat lah kat. Saya tak pasti dia punya ni. Dia letak ni. Okey, dia bagi rapat antara dua ni. Dia bagi bawah sikit. Lebih kurang lah kan. Saya tak buat cantik lah. Kalau nak design betul-betul cantik tu, pandai-pandai lah tarik macam mana bagi bentuk dia lawa. Habis dia dah jadi macam ni kan. Dia dah jadi satu bentuk. Okey, masa kat sini dia akan ada beza-beza antara shape-shape yang kita dah letak ni. So kita ambil je semua, tekan shift. Mana shape yang kita dah ada ni, kita ambil semua. Kita tekan, kita groupkan dia. So dah akan jadi satu group yang boleh gerakkan sekali. So kalau kita letak sebagai background tadi, jadi macam tu lah. Kalau pastikan tekan sekali lah yang mana dah shape yang kita dah set. Macam ni. Macam ada line ni kan. Kalau ada line macam tu, kalau tak nak, kita buanglah outline dia. No outline lah. Dia jadi macam ni lah. No outline. So background yang kita nak design sendiri pakai shape pun boleh. Kalau nak letak gambar pun tak ada masalah. Nak design pakai shape pun tak ada masalah. Macam saya ni, saya design pakai gambar je. Saya letak gambar je kat belakang. Kalau nak pakai shape pun letak je banyak-banyak shape, susun sendiri cantik-cantik. Lepas tu groupkan dia, bagi tak nak dia campur aduk semua kan, berterabur ke apa. So baru set dia dekat sebagai background. Nak letak dia dekat belakang kan, contoh kan, kita potong ataupun copy ke, copy lah contoh kan, kita set dekat belakang. Kita buka header, kita letak kat sini. So dia dekat sini. So apa-apa yang dah kita letak kat belakang, yang kita tak boleh kacau lah apa-apa kat belakang. Kita macam ni. Jadi kita tak boleh edit apa-apa dah kat belakang. Okay. Ada soalan lagi? So kalau dari segi font semua ni saya tak ada masalah kot. Nak set up tulisan ke, nak tulis apa, saya pun tak tahulah. Kelas ni saya buat first time mengajar orang buat resume ni sebenarnya. Saya pun tak ready sangat pun hari ni. Saya tengah sibuk buat TC tadi. So tak prepare sangat pun. Jadi kalau ada soalan lagi, syukur saya habiskan kelas. Kalau tak ada apa, saya habiskan lagi awal. Lupa nak ambil gambar. Ada apa-apa soalan lagi? Apa kalau yang di luar daripada part-part resume pun okey juga sebenarnya. Tak ada masalah pun. Gambar juga. Ada soalan lagi? Yang tak faham ke? Ataupun apa yang perlu diisi dalam resume? Okey. Mungkin ada yang nak tahu kan antara benda nama dia CV dengan resume. Okay, CV ni apa nama dia, certificate apa tak nama, tak ingat. CV lebih kepada detail dalam penerangan experience tau. Contoh macam resume, kita tak perlu detail macam work experience, kita just beritahu kita kerja apa, dekat mana dan bila, macam tu je. Tak perlu detail pun nak cerita pasal kita buat apa, kita kita kerja kat situ, kita buat apa, semua tak perlu detail. Ni resume. Macam kita belajar kat mana pun, kita just state kita punya belajar kat mana, pointer ke apa, macam tu je. Ni resume. Simple dan pack dalam satu ataupun dua muka surat je.
Tapi CV ni dia lebih kepada syarikat yang perlu nampak macam uh, nak tengok experience kita ataupun kita punya detail tau. Maksudnya skill, contoh macam work experience kita kan. Kita kerja kat syarikat ni. Sebelum ni kita kerja kat syarikat ni. Kita kerja berapa tahun? Kita kerja tu kita buat apa? Kita terang semua benda tu. Sebagai technician. Technician tu kita buat apa? Terangkan semua. Ni dalam CV. Macam kita belajar kat mana ke apa, kita terang lebih detail. Sebab tu kalau CV dia punya page tu panjang sikit, 2-3 muka surat. Tapi kalau resume, preferable 1 muka surat je. Dan semua pack dalam 1 muka surat macam ni. Dia ikut lah, syarikat ada dia minta CV, ada syarikat dia minta resume. So itulah antara beza CV dengan resume. Kadang orang tak tahu beza pun, buat benda sama je. Anggap resume, hantar CV. Orang minta CV, hantar resume. Benda tu lain Kadang memang nampak sama tapi dia ada slight difference sikit kat situ. Faham Mak saya pun tak suka buat CV sebab kerja engineering ni saya tak suka lah. Bukan saya pun tak tahu nak minta kerja macam mana lagi. Tak try lagi pun. So saya tak buat lagi CV, saya baru buat resume je. Lepas ni mungkin lah kalau habis belajar ni saya buat lah CV. Apa lagi nak ajar? Ada yang nak tanya lagi? Lagi 8 minit nak habis kelas. Kalau tak ada apa-apa, saya habis awal. Boleh respon Okay. Ada yang tak subscribe YouTube ni boleh subscribe lah insyaAllah. Banyak je saya share banyak. Nanti mungkin video buat resume pun saya akan upload kat situ juga. Okay. Mungkin kat sini kot kalau dah tak ada apa-apa, tak ada soalan. Mungkin saya pun tak tahu nak ajar apa dah. Okay, jadi last dan penutup saya cakap try design minggu ni, try design satu resume ikut apa ilmu yang saya ajar ni, basic pun tak apa, try design satu resume. Lepas tu kita cuba share dalam grup Telegram tu. Tak payah letak gambar ke ataupun detail-detail tu tak payah. Benda-benda yang perlu isi kat sini macam education ke apa semua ni, just tulis yang kosong je. Kita nak tengok design tu, bentuk-bentuk kotak ataupun macam benda-benda ni kan, work experience ni, position ni semua tu. Try design satu gambar, satu resume, post dalam grup Telegram. Kita tengok siapa punya lagi cantik. Mungkin saya pun nak cari idea untuk design, saya tak kreatif. Boleh Semua try buat lepas tu apa dia? Tak ada apa lah sebenarnya. Jadi okay. Try design satu resume, betul subscribe lah YouTube insyaAllah. Siapa yang belum subscribe boleh subscribe. Bantu je lah kot. Jadi insyaAllah. Tak ada apa-apa. Kita jumpa lagi dalam kelas yang lagi formal lah. Ni pun kelas trial je untuk buat resume ni. Jadi insyaAllah kita tangguh majlis dengan Tazakafara Suatu As Subhanallah Berhamdi Subhanallah Berhamdi Anta Astagfirullah Al-Asna InsyaAllah boleh dah keluar. Nanti saya akan bagi borang feedback pada beberapa orang, 15 orang yang join ni. Nanti saya bagi borang feedback, boleh minta tolong isi sebab saya pun nak baiki cara penyampaian juga sebenarnya. Feedback tu saya tak tulis nama pun, just isi je nanti. Sebab saya nak improve saya punya penyampaian ataupun cara mengajar ke apa kan. Boleh Kalau ada yang saya pun cuak juga nak mengajar ni, tak pandai lah. Saya nak baiki diri sini. Jadi siapa nak live tu boleh live, saya stay je dulu. Kalau ada apa-apa lagi nak tambahan lepas ni boleh bagi feedback, bagi cadangan untuk tambahan lagi. Lepas tu nanti kelas yang akan datang saya akan buat lagi lebih baik lah insyaAllah. Boleh bagi feedback sekali dalam grup Telegram Alright. Thank you yang join. Walaupun kelas ni simple-simple je, tak ajar detail pun sebenarnya. Terima kasih yang semua yang join. Alright, nanti share lah pengalaman dalam grup Telegram tu biar ramai yang nampak sikit. Nanti kalau buat kelas ramai sikit join ni, 15 orang je kan. Okay. Terima kasih semua yang join. Walaupun tak ada apa sangat pun yang di share pun, sikit-sikit je.
Terima kasih. Ada apa? Dua orang lagi. Tak nak keluar ke? Terima kasih ya, join. Terima kasih.